Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Mungkin ada di luar sana yang tertanya-tanya apakah kemungkinan Anwar boleh tumbang selepas raya. Mungkin kalau kita cakap tentang kemungkinan, memang ada kemungkinan. Tapi adakah kemungkinan ini besar ataupun kemungkinan ini kecil? Dan apa penyebab utama Anwar boleh tumbang selepas raya? Sedangkan baru-baru ini diumumkan banyak kejayaan ataupun banyak yang Anwar telah berikan kepada Malaysia sehingga Malaysia dipandang dunia. Bahkan beliau sendiri diangkat menjadi pemimpin yang berpengaruh di seluruh dunia. Anda boleh lewat harapan daily untuk kejayaan Anwar yang saya sebut sebentar tadi. Jadi berkaitan dengan persoalan apa kemungkinan Anwar tumbang selepas raya dan apa penyebabnya? Soalan ini memang ramai tengah bincang. Jawaban jujur. Kemungkinan Anwar tumbang selepas raya itu ada. Tapi setakat ini masih rendah ke sederhana. Bukan sesuatu yang nampak akan berlaku tiba-tiba masa. Tahap kemungkinan secara realistik rendah 20 hingga 35%. Kenapa? Sebab yang pertama adalah kerajaan masih ada majoriti. Anwar masih ada majoriti. Anwar masih ada sokongan yang kukuh. Kedua pula, tiada tanda jelas cukup ahli parlimen lompat sokongan. Ketiga, tapi memang ada tekanan politik yang meningkat. Antara faktor yang boleh jatuhkan Anwar adalah lompat sokongan ahli parlimen. Ini faktor paling penting. Kalau cukup MP tarik sokongan, kerajaan boleh jatuh tanpa pilihan raya. Tapi sekarang, gabungan kerajaan masih bertahan, bahkan kita boleh cakap masih stabil. Belum cukup angka untuk tebuk kerajaan. Berkaitan dengan krisis dalam gabungan kerajaan, gabungan sekarang adalah campuran banyak parti, PH, BN, GPS, JRS. Jadi risiko UMNO tak puas hati, Parti Sabah dan Sarawak tuntut lebih kuasa. Contoh, kalau UMNO tarik diri, kerajaan goyah besar. Tapi saya rasa kalau UMNO BN tarik diri, Anwar masih berdiri teguh sebagai Perdana Menteri. Nah, berkaitan dengan isu ekonomi dan kos sara hidup pula. Ini adalah silent killer politik. Kalau harga barang naik, subsidi dikurangkan dan rakyat marah, sokongan rakyat jauh ataupun jatuh, ahli parlimen mula panik, boleh trigger kejatuhan. Keempat, serangan politik dan persepsi. Pembangkang seperti Perikatan Nasional, mainkan isu agama dan kaum, serang integriti kerajaan. Kalau naratif ini kuat, boleh goyang sokongan akar umbi. Dan seterusnya isu kes berprofil tinggi, contoh Najib. Kalau Najib dapat tahanan rumah, bebas awal, kesannya UMNO mungkin jadi lebih kuat. Tekanan politik kepada Anwar meningkat, boleh ubah power balance. Manakala strategi PRW awal, kalau bukan tumbang tapi PM sendiri bubar parlimen awal sebab nak ambil momentum ataupun nak elak tekanan dalaman. Apa yang Anwar buat? Apa yang buat Anwar masih selamat? Tiada bukti majoriti hilang, sokongan dari Sabah Sarawak masih penting, institusi kerajaan masih stabil, tiada trigger event besar setakat ini. Jadi bagi saya Anwar perlu teruskan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri. Walaupun hakikatnya memang tidak semua orang suka Anwar, tapi ramai juga yang suka Anwar. Bagi saya tidak masalah untuk Anwar terus menjadi Perdana Menteri dan memimpin kerajaan yang ada hari ini. Jadi Anda rasa kalau ini berlaku, apa yang akan berlaku kepada Malaysia seterusnya? Pasti menjadi lebih baik, tapi pasti kita ada pandangan masing-masing. Berkaitan isu ini, apa pandangan Anda? Halo semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan ubat.
Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Tuan-tuan dan puan, salam sejahtera, selamat datang saya ucapkan kepada Anda semua. Kepada yang baru di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam hormat. Ini satu berita yang pasti mendukacitakan Mahathir, mendukacitakan Muhyiddin dan semua musuh politik Anwar Ibrahim. Rupanya di saat ada gerakan, ada desakan terhadap Anwar untuk letak jawatan, desakan gesaan terhadap Anwar untuk tumbang kerajaan yang ada hari ini, mereka kata bukan kerajaan yang terbaik. Saudara-saudara, rupanya masih ramai dan mungkin lebih ramai berbanding mungkin lebih ramai rakyat Malaysia yang mahu Anwar terus menjadi PM berbanding mahu Anwar jatuh. Saya mendapat satu maklumat daripada Harapan Daily. Bayangkan jika Anwar menjadi PM 5 tahun lagi. Bayangkan jika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi PM 5 tahun lagi. Pasti Malaysia jadi negara maju sebelum 2030. Dan semua penyangak dan pengkhianat negara akan hancur. Itulah kesimpulan yang boleh dibuat ekoran 54 kejayaan yang dicapai oleh PM Anwar selepas 3 tahun beliau menjadi PM. Saudara-saudara, sebelum saya teruskan, bayangkan saudara-saudara, kalau Anwar belum habis satu penggal, sudah mendapat 54 kejayaan. Bayangkan kalau Anwar diteruskan untuk penggal seterusnya. Adakah dengan ini ramai perasuah, ramai penyeleweng, penyakau, pengkhianat negara bakal disumbat ke penjara. Ramai ahli-ahli politik yang memang korup, memang rasuah bakal dikorek oleh Anwar, oleh kerajaan Madani dan akan diantar ke penjara. Berikut adalah 54 kejayaan yang dicatat oleh negara selepas 3 tahun Anwar menjadi PM. Saya kongsikan kepada Anda. Yang pertama, gaji dan pensiun kaki tangan awam naik 15%, gaji minimum sektor swasta naik sebanyak 1.700. Nilai RM meningkat lebih 9.8% kepada RM 3,88, tertinggi sejak 2011. KDNK 2025 meningkat 6.3%. Pelaburan diluluskan RM 426,7, tertinggi dalam sejarah negara. Kadar inflasi rendah 1.4%. Kadar pengangguran terendah 2.9%. Indeks rasuah terendah CPI 54. Pengumpulan harta dan tunai melalui rasuah dan penyelewengan RM 15.5 bilion. Sistem Budi 95 berjaya atasi pelbagai masalah. Subsidi bersasar lebih RM 8 bilion setahun. Utang bersih negara, reserve negara melebihi USD 128 bilion. OPR semakin rendah sebanyak 2.75%. Menyerap lebih 15.000 penjawatan kedokteran dalam negara. Bonus tahunan yang tinggi. Tambahan bonus raya, veteran tentera tak berpensiun, STR meningkat, Sarah, Maikasi, masalah beras tempatan selesai, harga minyak sawit dan getah meningkat, harga belian padi naik, pendapatan LHDN tertinggi dalam sejarah, dividen syariah KWSP tertinggi, bantuan persekolahan, subsidi nelayan, flash siswa, pelaburan negeri makin tinggi, bantuan sekolah agama, tandas sekolah dan gerai-gerai dinaik taraf, sewa tapak bazar Ramadan diturunkan kepada 400-500 saja, harga ayam daging, telur turun dan stabil, harga minyak masak jatuh, semua harga bahan mentah juga menurun. Majelis ilmu subur, ulama-ulama dunia datang dan iktiraf kerajaan sekarang. Disebut oleh Imam Syafi'i pemimpin yang paling banyak dipana dengan fitnah adalah yang diikuti kerana pihak yang benar. Felda dinaik taraf. Malaysia dapat nomor 1 kedudukan dalam dunia dalam ODIN. Sistem kehakiman, polis, SPRM dan PBT yang bebas melaksanakan tugas tanpa gangguan politik. Sapura yang rugi bertahun-tahun tiba-tiba untung 100 juta. Mas untung 3 tahun berturut-turut.
Jumlah hasil cukai LHDN tinggi. PMX disanjungi di seluruh dunia, politik dan ulama. Jemputan majelis ulama diiktiraf oleh seluruh ulama. Allah uji dia dan keluarga sungguh dahsyat dan berjaya. Hari ini Allah letak dia sebagai nomor 1 dalam negara dan pelihara dari tomah, fitnah dan gibah. Anwar berjaya menduduki tangga ke-11 dalam senarai 500 individu Muslim paling berpengaruh dunia 2024. Penyelamat rakyat dan negara dari anasir jahat. Menjadi ketua pemimpin negara yang mempertahankan Palestina dan negara-negara Islam sejagat. Tarif elektrik makin turun 20%. Mula menyertai BRICS untuk elakkan pengaruh kuasa besar dan jalankan pelaburan lebih erat. Pelaburan Infineon, peningkatan kemahiran vocational melalui TVET. Saudara-saudara, untuk berita penuh Anda boleh lawat artikel Harapan Daily.